Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Dan ketiga-tiga cerita ni Abang dapatkan melalui email yang mereka hantar pada Abang. Moga-moga ketiga-tiga cerita ni menjadi iktibar dan pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Ada beberapa hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Jadi bagi Abang lah, personally kan, Abang anggap bulan Ramadan adalah bulan untuk abang refresh balik. Sebab selama setahun ni banyak sangat dosa yang abang buat, terutama kalau berkaitan dengan bercerita hal orang. Kadang-kadang kita bukan nak sangat bercerita, tapi bila jumpa dengan orang, kawan lama, kawan baik, dia kalau mula dengan ayat, kau nak tahu cerita tak? Kau ada dengar cerita tak? Kalau ada macam tu, terus nyambung lah kan. Tak dengar. Jadi, waktu bulan Ramadan adalah waktu bulan terbaik untuk abang reset balik, mengawal telinga. Dan setiap daripada kita memang bulan Ramadan dijadikan bulan untuk memulakan sesuatu. Kadang-kadang ada orang mulakan bulan Ramadan untuk kontrol pemakanan. Ada yang bulan Ramadan untuk mulakan ibadah-ibadah. Tapi bagi abang adalah untuk kontrol mulut. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Pengajaran untuk cerita yang pertama, apa pun alasannya, walaupun alasan tu berkaitan dengan keluarga, tapi kalau dalam agama kata salah, tetap salah. Dan cerita yang pertama ni disampaikan kepada abang oleh seorang budak lelaki. Budak Cina, abang namakan dia sebagai Mark sebab tak ada nama yang disarankan oleh penonton abang, memang tak ada. Tapi abang letaklah nama dia Mark. Tak naklah Mark, Michael lah, Michael, sedap sikit. Jadi Michael ni cerita dekat abang melalui email apa yang berlaku pada tahun 1992 dan macam mana peristiwa ini merubah dia. Pada waktu tu Michael berumur 15 tahun, masih lagi bersekolah menengah. Dia lebih-lebih kurang umur abang jugalah sekarang dia ni. Jadi pada waktu tu dia kata mak ayah dia dah meninggal. Dia tinggal dengan abang dan adik-beradik dia lebih kurang 4 orang. Ada seorang perempuan yang bongsu, 3 orang lagi lelaki. Ya, betul lah kan? Perempuan bongsu dan 3 orang, 1, 2, 3 lelaki. Abang ingat abang salah cakap. Okey, jadi si Michael ni anak yang nombor 2. Abang dia buka bengkel betul-betulkan kereta. Jadi abang dia ni waktu tu belum lagi kahwin, umur 20-an dan sangat berusaha menjaga adik-adik dia. Sebab lepas mak ayah dia meninggal. Jadi Michael kesian tengok Michael ni kesian tengok abang dia ni sangat berusaha keras. Kadang-kadang diorang terpaksa ikat perut sebab tak cukup makan. Bukanlah hari-hari ada pelanggan dekat bengkel kereta abang dia. Sebab bengkel kereta abang dia tidaklah terlalu besar, kecil aja. Lupa abang nak beritahu, perkara ini berlaku dekat Pulau Pinang. Okey. Jadi disebabkan dia rasa nak buat sesuatu, dia perlu bantu abang dia. Jadi balik daripada sekolah, Michael akan tolong dekat kedai-kedai makan, menjadi pembantu kedai makan. Sekurang-kurangnya itu adalah cara dia untuk menyumbang tenaga, menyumbang duit untuk membesarkan keluarga. Tapi bila abang dia dapat tahu, abang dia marah lah. Abang dia kata fokus belajar. Yang penting fokus, tak apa abang susah. Memang baguslah. Abang memang salute keluarga macam ni. Memang minta-minta kita semua dianugerahkan keluarga macam ni kan. Jadi si abang ni berusaha, dia biarkan dia terseksa, dia kata biar adik-adik dia dapat pelajaran yang cukup, dapat makan yang cukup, walaupun tak dapatlah memenuhi keseluruhan permintaan adik-beradik dia. Tapi dekat sekolah berlaku satu peristiwa. Tiba-tiba si Michael ni dengar perbualan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia yang berbangsa Melayu, berbangsa India dan juga berbangsa Cina. Diorang ni waktu tu berborak-borak cara-cara untuk menjadi kaya. Di antara cara-caranya ialah diorang kata yang cerita ni, yang berborak-borak ni pada waktu tu budak-budak Melayu. Budak-budak Melayu tu cerita macam ni. Aku pernah dengar ada seorang bomoh tu cakap. Bomoh tu memang hebat gila lah, dia kata. Ada seorang bomoh tu cakap, kalau korang nak jadi kaya, bukan setakat kaya, tapi boleh beranak-ranakkan duit, korang kena cempak duit dekat dalam lubang kubur yang tak ada mayat lagi. Maksudnya
lubang tu digali untuk mayatnya ditanam, tapi sebelum mayat ditanam, cempakkan duit dekat dalam lubang kubur tu, nanti duit tu akan beranak-ranak dan orang yang cempakkan tu akan jadi kaya. Michael dengar daripada jauh, jadi dia rasa berminat nak tahu. Selanjutnya dia tanya dengan kawan-kawan dia yang budak-budak Melayu ni. Kawan-kawan dia cakap, itu dia dengar daripada orang ni, orang ni pula dengar daripada orang ni. Maksudnya bukanlah daripada sumber yang sahih. Jadi balik daripada sekolah tu, Michael terfikir-fikir, adakah ini cara yang baik untuk dia menolong abang dia menjadi senang? Mana tahu kalau dia buat aktiviti mencempakkan duit dekat dalam lubang kubur ni, duit tu akan beranak. Walaupun bunyi ni macam tak logik, tapi iyalah kan, kita dalam keadaan yang terdesak, kadang-kadang kita akan buat aja apa-apa tindakan yang nampak macam tak masuk akal supaya dapat mencapai apa yang kita harapkan. Begitu juga dengan Michael. Dia harap dia dapat beranakkan duit dan dapat bantu abang dia. Bagus adik macam ni. Tapi dia tak tahu nak mula macam mana. Jadi dia pun bertanyalah dengan kawan-kawan dia yang berbangsa Cina, ada tak bomoh-bomoh yang hebat-hebat dekat kawasan tempat tinggal dia. Oh, kowe abang dah warna merah. Ada yang hadir. Okey, kita teruskan cerita. Jadi bila dia tanya dengan kawan-kawan dia cakap dekat kawasan Penang ni ada satu, dia bukan Sami, tapi dia adalah orang yang boleh berinteraksi dengan makhluk alam sebelah. Jadi dia kata orang ni mungkin boleh menolong Michael untuk membuat sesuatu lah. Sebab Michael tak beritahu kat kawan-kawan Cina dia kenapa dia nak jumpa dengan bomoh tu. Dia kata adalah. Bila kawan-kawan dia tanya kenapa nak jumpa dengan bomoh, dia kata adalah, nanti aku ceritalah. Tapi Michael tak cerita. Jadi lepas dia dapat alamat bomoh tu, dia pergilah jumpa bomoh tu. Lepas tu dia nyatakan, betul ke yang budak-budak Melayu tu cakap kalau cempak duit dekat dalam lubang kubur, memang duit tu akan beranak? Tak disangka-sangka bomoh tu bagi satu jawapan yang luar biasa, yang dia rasa itulah jawapan yang dia harapkan, iaitu benar. Bomoh tu cakap benar. Tapi bomoh tu tambah lagi, kalau nak lebih best lagi, cempakkan duit dengan limau yang dibalut dengan kain, dan balutan tu perlulah dicempakkan dalam lubang kubur. Dan yang paling best lagi adalah lubang kubur orang Cina yang kerandanya dikeluarkan. Tapi abang tak tahu kenapa kerandanya dikeluarkan. Abang tak dapat nak pastikan, sebab abang pun dia tak nyatakan dekat dalam email tu kenapa keranda orang Cina perlu dikeluarkan. Nanti kalau siapa-siapa yang tahu boleh beritahu abang, kalau penonton abang yang berketurunan Cina, kenapa keranda dia dikeluarkan. Itu je persoalan yang abang tak faham sangat. Jadi dia kata, cerita Michael, bila dia dengar bomoh tu cakap macam tu, dia pun seronok lah. Jadi petang tu juga dia naik basikal, dia merayau dekat kawasan perkuburan Cina, dekat kawasan-kawasan bukit, cari mana kubur-kubur yang dilobangkan. Maksudnya keranda tu dikeluarkan, ditinggalkan berlobang macam tu aja. Abang harap korang faham ayat abang kadang-kadang tunggang langgang sikit. Jadi dia merayau lah dekat kawasan kubur Cina. Dan abang tak tahu kubur Cina kat mana. Dia kata kat Pulau Pinang. Merayau. Akhirnya jumpa satu kubur yang digali dan dah dikeluarkan pun keranda, dan kubur tu dibiarkan kosong. Jadi balik tu esok paginya dia beritahu, balik pada sekolah, dia beritahu dekat bomoh tu yang memang ada satu kubur yang dikeluarkan kerandanya. Oh, dia kata, jadi bomoh tu cakap, okey, kalau macam tu biar disediakan peralatan untuk memberanakkan duit. Maksudnya limau dan juga duit RM1 yang dibalut dalam satu kain putih. Lebih kurang lah, dia tak cakap pun kain putih, abang yang tambah. Jadi bomoh tu pun buat upacara ke apa benda, baca mentera tu. Lepas tu dia bagilah bungkusan yang berisi limau dan juga duit tu pada Michael. Dia cakap, ini kau cempak sebelum malam dalam lubang kubur tu. Nanti besok pagi kau ambil benda tu balik, kau tengok sejak daripada tu, selagi duit tu ada dalam poket kau, selagi tu juga duit kau punya rezeki melempah ruah, murah rezeki. Apa-apa kau buat, kau berniaga ke, kau duit terjumpa tu memang senang. Dia kata semuanya berjalan lancar. Jadi Michael pun ambil, dia tak terfikir tau lepas tu dia akan menyebabkan satu peristiwa yang menyusahkan dia lepas tu.
Dia pun pergilah dekat kubur yang dah terbongkar tadi kan, yang dah dikeluarkan keranda daripada dalamnya. Dia pun tak fikir-fikir, dia cempaklah bungkusan yang ada limau dan juga duit tu yang diberi oleh bomoh tadi tu dalam lubang kubur tu. Bila dah cempak, dia pun balik. Dia terlupa sebenarnya mungkin benda tu, iyalah kan, memang benda tu bukannya betul pun, bukan benda yang betul, itu adalah benda yang tak betul lah. Jadi dia pun tak terfikir, dia pun balik. Bila dia balik malam tu, waktu dia nak tidur, waktu dia tutup lampu, dia tidur dengan adik lelaki dia tau. Adik lelaki dia, abang dia tidur bilik lain, adik perempuan dia tidur bilik lain. Waktu dia tengah nak tidur, dia tutup je lampu, tiba-tiba ada seorang lelaki dekat luar tingkap. Dan yang paling seram sekali ialah waktu tu rumah dia bukanlah rumah atas tanah. Maksudnya rumah dia berada di tingkat 2 di satu flat. Tapi dia nampak ada seorang lelaki dekat luar tingkap. Punyalah terkejut si Michael ni. Cepat-cepat dia bangun, buka lampu, lepas tu dia panggil abang dia. Tapi bila abang dia masuk, tengok bilik, cek dekat tingkap, tak ada pun orang lelaki berdiri. Okey, tak apalah. Dia pun nak buat macam mana kan, abang dia tak nampak, dia pun masuklah tidur balik. Kali ni dia tidur buka lampu, dia tak nak tutup lampu. Adik dia cakap lah, kenapa nak buka lampu pula? Dia kata dia rasa takut. Adik dia tak nampak tau, dia je yang nampak. Okey, tengah-tengah dia tidur, sedap-sedap dia tidur, lebih kurang pukul 2, pukul 1 pagi, tiba-tiba dia dengar ada orang ketuk pintu. Salah, orang ketuk tingkap. Orang ketuk tingkap, terus dia terbuka mata. Waktu ni dia kejut adik dia. Dia takut nak tengok apa yang ada dekat tingkap, dia kejut adik dia. Adik dia pun bangun. Waktu adik dia pun bangun, masih lagi ketukan tu berbunyi. Tok, 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 tok dekat tingkap. Dengan bunyi guli kan, korang ajar kan. Seram pula abang. Sekarang ni pukul apa? Oh, pukul 1 suku. Dengar bunyi guli lah. Dengar bunyi orang ketukkan. Lepas tu dia cakap dengan adik, kau dengar tak? Ada orang ketuk kat tingkap tu. Adik cakap tak ada apa pun, tak ada bunyi apa pun. Tapi dia seorang lah dengar maksudnya. Adik dia tak dengar. Dah ketakutan dia malam tu. Dia panggil sekali lagi abang dia. Abang dia yang tidur dekat ruang tamu masuk dalam bilik. Dia jadi marah lah abang dia, kesekat apa hal 2-3 kali kau panggil aku ni ke. Lepas tu dia pun cerita, dia tak nak tipu-tipu abang dia, sebab abang dia tu dah naik marah kan. Dia cerita ke abang dia daripada A sampai Z yang apa dia buat. Tepuk dahi abang dia. Abang dia cakap, kau tahu tak, buat benda yang kau buat ni bukan benda yang betul. Kalau silap-silap hari bulan, arwah, abang dia cakap lah ikut kepercayaan Cina lah, arwah yang kau cempak duit dengan limau dekat dalam lubang kubur tu datang mengaruk kat kau. Waktu dia dengar macam tu, terus dia terfikir, jangan-jangan yang ada dekat luar tingkap tu adalah arwah tu lah, roh tu lah. Dia kata, dia dah ketakutan. Lepas tu dah nangis-nangis lah, dia dah mula-mula dah cembing-cembing dan nak sedih-sedih. Dia takutlah benda tu datang balik. Abang dia kata, macam ni lah, korang kau dengan adik tidur ikut abang dekat ruang tamu. Kita bertiga tidur ruang tamu. Sebab abang dia tak nak tidur dekat bilik dia sempit. Jadi diorang pun tidurlah kat ruang tamu bertiga. Okey, lepas tu tak lama lepas tu hujan. Hujan tak ada masalah lah. Tengah-tengah dia tidur, baru nak layan-layan mata. Waktu tu kat ruang tamu dia tutup lampu lah, sebab abang dia tak boleh tidur buka lampu. Waktu dia tengah layan-layan mata, tiba-tiba dia nampak tangan besar dekat tingkap. Mula-mula dia ingat bayang-bayang. Tapi bila dia tengok betul-betul bukan bayang-bayang, memang tangan besar. Waktu tu dia dah gelabah, dia pun bangun. Baru dia nak kejut abang dia, rupanya abang dia pun nampak benda yang sama. Lepas tu abang dia tanya, apa yang perlu kami buat? Meremang pula abang. Apa yang perlu kami buat? Dan benda tu menjawab dalam bahasa Cina. Dia kata, tolong ambil apa yang engkau dah cempakkan dekat kawasan aku. Tahulah dia yang dia dah cempakkan limau dengan duit tadi. Wah, dia kata, atau abang cakap, baiklah, esok kami akan keluarkan apa yang sepatutnya. Kami akan ambil balik bungkusan yang kami dah cempak. Waktu tu Michael dah tak boleh cakap lah, nangis dah. Dia kata, dia dah menangis dah, asyik baik abang dia berani, dia kata. Dan bila abang dia jawab macam tu, bayang-bayang tangan, bukan bayang lah, tangan tu hilang. Lepas tu marah gila abang dia. Kau tengok ni, dah datang waktu malam ni pula ganggu-ganggu kita. Besok pagi abang nak kau pergi ambil
bungkusan yang kau dah cempakkan dekat dalam lubang kubur tu. Jadi besok pagi dia bangun, pergi sekolah, balik daripada sekolah, dia singgah dekat kawasan kubur tu, dia ajak adik dia lah buat teman. Dan tak sempat dia nak masuk dalam lubang kubur nak ambil bungkusan tu, rupanya bungkusan tu dah ada dekat tepi kubur. Dah ada seseorang yang keluarkan. Dia terus capai bungkusan tu, dia pergi jumpa bomoh balik. Bomoh yang dia jumpa untuk yang dapatkan bungkusan tu lah. Bila dia dah jumpa bomoh tu, dia ceritalah pada mula sampai habis yang dia kena gangguan. Bomoh tu gelak-gelak. Bomoh dia cakap apa? Memang bomoh tu cakap macam ni. Tak ada jalan untuk kaya cepat. Engkau kena berusaha. Aku buat macam ni hanya untuk bagi kesedaran pada engkau. Checkmate. Bomoh tu sebenarnya sengaja buat macam tu untuk bagi kesedaran kepada Michael. Rupanya tak ada jalan singkat untuk berjaya. Buat macam mana kan? Dah kena. Jadi bomoh tu cakap ini adalah dalam agama Buddha tak ada ajaran macam ni. Tak ada ajaran macam ni dan dia sengaja buat untuk bagi pengajaran. Tepuk dahi Michael. Balik tu dia cerita dengan abang dia. Mengekek-ngekek abang dia gelak. Padan muka abang dia, katakan dah kena. Lain kali kalau nak duit berusaha. Bukannya dengan cara mencempakkan duit, mencempakkan limau dekat dalam kubur. Benda tu memang sangat tidak patut. Rupanya itu yang menyebabkan, dia kata kenangan tu yang menyebabkan dia terus berusaha sampai sekarang. Dan dia kata dia dalam keadaan ekonomi yang sangat bagus, dia dah kahwin, dia kata anak pun dah besar-besar, dia kata. Jadi dia kata itulah pengajaran yang paling besar. Kalau dalam agama kata tak ada, janganlah mana-mana buat. Dan kalau nak kaya kena tetap berusaha, tak ada jalan pintas. Kisah yang kedua ni berlaku pada tahun 1990 dekat Selangor. Terjadi kepada seorang budak perempuan sewaktu dia berkursus di Selangor, dan budak perempuan ni adalah daripada Kota Kinabalu, Sabah. Abang gunakan nama Safia. Safia adalah nama emak kepada salah seorang penonton yang selalu menonton video abang. Dan Safia, makcik Safia ni sudah pun meninggal dunia. Jomlah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. InsyaAllah makcik Safia ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan berada di salah satu taman syurga. Amin, insyaAllah. Jadi abang minta izin gunakan nama Safia. Jadi Safiah ni dia cerita kepada abang melalui email, berlaku pada tahun 1990. Waktu tu dia kata dia dapat peluang untuk berkursus selama seminggu dekat Semenanjung. Lebih tepat lagi dekat Selangor. Dia punyalah seronok sebab dia kata dia memang kaki kursus. Memang mana-mana kursus yang company dia hantar, dia mesti join. Sebab dia kata dengan berkursuslah dia akan jumpa dengan ramai orang, dan bila berjumpa dengan ramai orang agak terbuka lah minda dia, bercerita tentang bermacam hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kerja. Mana tahu kan satu hari nanti nak buat bisnes biskut raya, bolehlah kontak-kontak dengan orang Semenanjung. Itulah sebabnya dia memang suka pergi kursus. Tapi dia tak sangka pada waktu ni terjadi satu peristiwa yang menjadi kenangan sampai sekarang. Pada waktu tu Safia masih lagi muda, berumur sekitar 20-an. Memang anak dara sunti waktu tu. Bila dia dapat peluang, ini adalah kursus terbaik, dia pun teruslah pergi kursus tu, naik kapal terbang daripada Kota Kinabalu pergi ke Selangor. Lepas tu pergi ke hotel, bukan hotel, dia lebih kepada macam resort lah. Resort yang dikatakan tempat kursus tu. Lepas tu bila sampai dekat counter registration counter, maksudnya counter untuk register nama. Lepas tu dia pun bertanyalah dengan orang pihak hotel tu tentang kursus tu. Hotel tu cakap, okey, kursus ni sebenarnya ramai yang akan datang. Lebih kurang 30 orang. Tapi ada sedikit malang, iaitu daripada 30 orang, hanya 2 orang aja yang perempuan. Iaitu termasuk Safia dan juga ada seorang lagi. Yang seorang lagi tu katanya datang daripada Perak. Jadi Safia kata tak ada masalah lah, okey je, sebab dia memang suka pergi kursus yang dihantar oleh company dia. Jadi lepas dia habis register tu, dia pun pergilah bilik yang ditunjukkan sebagai bilik untuk peserta perempuan. Tapi bila dia buka bilik tu, dia punyalah terkejut. Rupanya bilik tempat dia ditempatkan adalah bukan bilik hotel, tapi macam satu dom.
Dekat dalam bilik tu ada banyak lukisan, gambar-gambar perempuan. Dekat dalam bilik tu juga ada lebih kurang 10 almari, dan yang paling dia tak suka adalah dalam bilik tu ada katil 2 tingkat ataupun katil double decker yang banyak, dan dia seorang dalam bilik tu. Kalau abang memang tak jadi khusus pergi cari bilik lain. Tapi waktu tu Safiah tak terfikir pula dia nak pergi bilik yang lebih kecil ke. Pergi tanyalah dekat registration tu kan, ada tak bilik yang kecil, sebab peserta wanita tak ramai 2 orang. Dia tak terfikir waktu tu. Dia main okey je lah ni. Jadi dah penat kan kapal terbang daripada Kota Kinabalu sampai ke Selangor. Jadi dia tak fikir, dia letak beg dia pun pergi mandi. Bila dah habis mandi, lepas tu waktu tu petang lah. Lepas habis mandi adalah aktiviti petang macam minum petang semua dia kena sertai lah. Sebab itu yang dia aturkan oleh pihak kursus tu. Jadi lepas minum petang dia pun naik dekat atas bilik. Malam tu memang tak ada aktiviti lagi sebab kebanyakan peserta belum sampai. Dia pun baringlah dekat katil, dekat salah satu katil. Dia kata mula-mula perasaan dia okey je, tak ada masalah waktu siang. Tapi bila dah menganjak ke maghrib tu, dia dah mula rasa meremang-remang seram. Sebab dia kata banyak sangat katil kosong, banyak sangat almari kosong, dan dia seorang-seorang dalam bilik itu. Okeylah, tak apalah, dia buat tak tahu. Tapi dekat dalam bilik tu ada satu benda yang dia tak selesa, iaitu ada satu lukisan daripada Indonesia, lukisan seorang penari Bali, penari berpakaian ala-ala Bali lah kan, digantung dalam bilik tu, dan lukisan tu agak besar. Itu yang dia rasa, lukisan tu dia rasa macam seram-seram sikit, scary Mary sikit. Abang nama tak sebut kan. Yang scary Mary sikit berpunca daripada basikal. Berpunca daripada lukisan tu. Jadi dia pun tak apalah, dia kata waktu nak tidur tu dia ambil katil yang agak jauh sikit daripada lukisan tu, tapi masih lagi boleh nampak lukisan tu. Jadi bila dah lepas main syak pun, mata pun dah ngantuk, badan pun dah penat, dia teruslah tidur. Bila dia tidur lebih kurang pukul 2:30 pagi, tiba-tiba dia terbangun. Bila dia terbangun, dia tengok dekat katil sebelah ada seorang perempuan tengah tidur. Cantik je perempuan tu baring. Tapi perempuan tu tak menghadap dia. Perempuan tu menghadap ke arah lain. Jadi dalam hati Safiah ni, peserta perempuan yang seorang lagi dah sampai. Okeylah ni, aku ada kawan, tak adalah aku sunyi sangat. Waktu dia tengah mengomel-ngomel sendirian dalam hati tu, dia pun berpalinglah badan dia. Jadi sekarang kedudukan dia membelakangkan peserta perempuan yang tengah baring dekat katil sebelah tu. Bila dia memalingkan badan dia ke sebelah, dia akan menghadap lukisan penari Bali tadi. Jadi bila dia tengok lukisan tu, dia rasa tiba-tiba hati dia tak sedap. Korang nak tahu? Tiba-tiba baru dia terfikir, macam mana budak perempuan tu boleh masuk? Sedangkan pintu yang kat depan adalah pintu selak yang perlu dibuka dari dalam. Bukanlah macam pintu hotel yang kita gunakan kunci daripada luar boleh buka, ataupun kita gunakan kad. Tak boleh. Bilik tu adalah pintu selak. Kalau perempuan tu nak masuk, Safiah mesti bukakan pintu tu, baru perempuan tu boleh masuk. Jadi siapa perempuan yang baring kat katil? Dah sasar lah waktu tu Safiah rasa macam nak terkencing, nak terberak. Dah berpeluh sejuk waktu tu. Sah itu bukan perempuan peserta yang daripada Perak yang sepatutnya datang. Itu mesti begitu. Jadi dah tengah ketakutan tu, tiba-tiba dia nampak lukisan yang ada dekat dinding, yang lukisan penari Bali tu. Kedudukan tangan dia beralih. Kalau tadi tangannya macam ini, tiba-tiba tangannya macam ni. Abang buat contoh je lah. Gini. Mula-mula gini, lepas tu gini. Macam tu lah. Tangan dia beralih. Dia gosok-gosok mata dia. Takut-takut kalau dia tersalah tengok. Tak salah tengok. Memang betul kedudukan tangan dia dah beralih. Lepas tu dia tengok lagi lukisan tu. Dia tak nak palingkan badan dia ke sebelah, sebab dia tahu dekat belakang tu bukan manusia. Jadi dia tengok balik lukisan tu. Waktu kali kedua dia berkelip, kali ni bukan tangan yang beralih.
Kepala pula beralih. Tadi patutnya kepala dia ngadap ke tepi, tapi sekarang ngadap ke depan, ngadap ke arah dia. Sudah, waktu tu dia kata belakang ada gangguan, depan ada gangguan. Dia nak buat apa ni? Dia dah ketakutan. Maaf tadi ada gangguan sikit. Budak rumah abang ternyalakan dia punya YouTube. Kuat-kuat. Dia teman abang lah. Dua orang ni teman abang. Tak boleh abang cerita seorang-seorang dengan pukul 1 lebih kan. Abang paksa dia orang teman abang. Okey, kita sambung cerita. Maaflah tergendala tadi. Kat mana abang berhenti? Jadi bila dia dah ketakutan tu, dia nak paling, dia cubalah. Dia kata dia cuba paling, dia kata dia palingkan badan dia menghadap pada perempuan yang tengah baring kat katil, tapi memang nasib sangat tak baik. Bila dia paling ke arah perempuan tu, rupanya perempuan tu dah paling ke arah dia dulu. Dengan kata lain, mata bertentang mata, muka bertentang muka. Waktu tu dia dah menggigil. Rasanya dia kata waktu tu dia terkencing sebenarnya. Waktu tu dia punya ketakutan, dia terkencing. Dan waktu tu dia kata baru dia inilah pertama kali dia nampak makhluk benda tu. Dia tak nampak muka keseluruhan, tapi dia nampak mata dari celah-celah rambut. Orang tu rambutnya panjang, bajunya kecoklat-coklat, putih coklat, dia kata. Lepas tu dia dah ketakutan, tiba-tiba benda tu bangun duduk. Bila benda tu bangun duduk dan pula benda tu bangun berdiri dan cuba mendekati Safiah. Waktu tu Safiah tak fikir panjang, dia cuma ingat Allahu Akbar dan dia jerit kuat-kuat Allahu Akbar. Setiap kali dia jerit Allahu Akbar, benda tu akan berhenti, tak mendekati Safiah. Tapi bila Safiah tak cakap Allahu Akbar ke Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak cakap, benda tu bergerak perlahan-lahan ke arah Safiah. Jadi apa yang Safiah buat, dia sambung-sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil tu dia kuatkan kaki dia berdiri dekat tepi katil sambil mulut dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia kumpulkan tenaga dia pergi berlari kat pintu, mulut tak berhenti, tetap Allahu Akbar ni. Dia buka pintu, terus dia lari ke Pak Gad. Alhamdulillah Pak Gad ada. Lepas sampai dekat Pak Gad, menangis dia. Pak Gad pun cakap, dah kenapa awak terkencing ni? Menangis-nangis ni. Dia ceritalah pada mula sampai habis. Dan Pak Gad tu tahulah apa yang berlaku. Sebab Pak Gad kebanyakannya memang tahu tentang peristiwa-peristiwa satu tempat tu kan. Jadi kesimpulan akhir ceritanya, Safiah tak jadi berkursus besoknya juga belum sempat kursus, dia dah balik ke Kota Kinabalu, Sabah. Sampai kat Kota Kinabalu, demam 3 hari. Disebabkan peristiwa ni. Dia kata inilah pertama kali dia tengok benda tu dekat depan mata. Memang lepas tu sumpah dia tak berani lagi pergi kursus-kursus. Sebelum pergi kursus dia tanya berapa banyak peserta perempuan. Dia tak nak berlaku peristiwa yang sama berulang 2 kali. Cerita yang ketiga berlaku di Segamat Johor. Tapi dalam email tu dia tak cerita dekat abang peristiwa ni berlaku pada tahun berapa. Tapi kalau tengok daripada susunan cerita ni berlaku pada tahun 2020 ataupun 2019, lebih-lebih kurang tahun tu. Dan yang cerita dekat abang ni adalah seorang budak perempuan. Kes ni berlaku pada anak dia yang bayi, yang baby, dan juga emak dia. Jadi watak utama cerita kali ni adalah si emak kepada yang bagi cerita ke abang, iaitu nenek kepada si baby. Dan abang gunakan nama Zuli kali ini. Dan Zuli ni adalah nama emak salah seorang daripada penonton video-video abang. Dan dia kata emak dia sangat suka dengarkan cerita-cerita abang. Okey Makcik Zuli, saya gunakan nama makcik kali ni. Jadi moga-moga jadi kenangan lah kan. Peristiwa benda-benda macam ni seronok lah nak jadi kenangan kan. Nama mak pernah masuk dalam YouTube. Ceritalah. Nama makcik pernah masuk dalam YouTube disebutkan oleh saya. Okey, kita teruskan pada cerita. Ceritanya macam ni. Makcik Zuli ni, dia beli rumah dekat satu kawasan dekat Segamat. Dan dekat rumah tu pula, dia kata, ada rumah sebelah rumah dia. Dikatakan dah lama kosong. Lebih kurang 9 tahun kosong. Dan rumah sebelah tu selalu mengeluarkan bunyi-bunyi yang pelik. Taman perumahan mana, abang pun tak tahu sebenarnya. Dia tak beritahu. Dia cuma cakap kat Segamat je.
Jadi Makcik Zuli ni beritahu dekat sebelah rumah dah kosong. Lepas tu rumah tu macam-macam bunyi. Kadang-kadang bunyi tapak kaki orang, kadang-kadang bunyi guli. Tapi ada sekali tu, satu malam tu bunyi orang menangis. Puncanya waktu tu tengah malam, Makcik Zuli cakap. Tengah malam waktu tu hujan. Jadi bila hujan tu macam-macam lah bunyi-bunyi kan, kadang-kadang bunyi katak, bunyi apa. Tapi dalam banyak-banyak bunyi yang ada pada malam tu, ada satu bunyi yang memang didengari, bukan Makcik Zuli aja, tapi anak-anak dia, suami dia semua dengar bunyi ni, iaitu bunyi orang menangis panggil nama emak. Menangis sambil macam tu lah contohnya lah kan. Abang buat contoh je lah, menangis dengan sambil-sambil panggil nama mak. Jadi Makcik Zuli cakap memang dia yakin bunyi itu datang daripada rumah sebelah. Memang, dan rumah sebelah pula kosong di Mangga. Mana tak tuannya pergi, dulu ada tuan dia kata, lepas tu dah tak ada dah, 9 tahun kosong. Tapi itu bukan core kepada cerita. Dia punya ceritanya adalah pada tahun 2020 ataupun 2019, bila anak perempuan dia pergi urusan kerja dekat Johor Bahru. Jadi anak perempuan dia ni tinggalkanlah anak baby yang baru lahir, lebih kurang 5 bulan, dengan Makcik Zuli, dengan harapan Makcik Zuli dapatlah nolong-nolong jaga, sebab dia nak hantar kat penjaga baby. Cumanya pada waktu tu penjaga baby tak senang lah nak jaga, not available. Jadi terpaksalah si anak ni bagilah kepada Makcik Zuli. Mak, tolong jagakan mak, anak saya nak pergi kejap aja 1 hari, pagi-pagi petang saya balik lah kan. Jadi Makcik Zuli pun tak ada masalah lah. Makcik Zuli cakap dia menjaga cucu, tak adalah masalah, okey je. Jadi lepas anak dia pergi bertolak naik kereta, dia pun bagi mandikan baby tu, bagi minum, bagi makan, lebih-lebih kurang lah ya. Abang pun tak tahu sangat macam mana jaga baby. Jadi bila tengah hari tu, Makcik Zuli pun baringlah dekat ruang tamu sama-sama dengan cucu dia tadi. Dia popok-popok cucu dia sampai cucu dia tidur. Bila cucu dia tidur, Makcik Zuli pun tidur juga, tidur sama. Tapi tiba-tiba Makcik Zuli dengar macam ada, dia waktu tu dia kata dia dengar macam ada bunyi-bunyi bising. Dan dia cuba buka mata tapi tak boleh. Tapi tak macam mana Allah bagi kelebihan pada waktu tu, dia kejam mata tapi dia boleh nampak apa yang di sekeliling dia, seolah-olah mata hati lah. Boleh kata mata hati dia celik pada waktu tu. Dia dengar cucu dia terkuek-kuek, maksudnya seronok, macam dihagah-hagah dengan sesuatu, maksud macam disergah-sergah dengan sesuatu. Bila dia amati betul-betul daripada sebalik mata tu, dia nampak ada 3 orang, 2 orang kanak-kanak dan seorang perempuan mengelilingi cucu dia. Dan dia yakin ketiga-tiga ini bukanlah manusia, tapi makhluk alam sebelah. Waktu tu dia kata 2 orang budak tu yang daripada alam sebelah tu bertepuk-tepuk, berhagah-hagah dengan cucu dia, sampai cucu dia terkekeh-kekeh gelak. Tapi Makcik Zuli tak boleh buat apa-apa. Sampaikan salah seorang daripada makhluk tu, macam mak dia orang lah kan, cakap macam ni, jangan hagah kuat-kuat, jangan terkejutkan kuat-kuat, itu nenek dia tengah tidur, nanti nenek dia terjaga macam mana. Boleh pula cakap macam tu. Makcik Zuli dengar je, dia tak boleh nak buat apa-apa. Jadi lepas tu dah selang beberapa minit, benda tu tiba-tiba hilang, barulah Makcik Zuli boleh buka mata. Pada waktu tu cucu dia tak lagi tergelak-gelak, sebab mungkin benda tu dah tak ada. Dan sejak daripada tu, bila anak dia balik, Makcik Zuli ceritakan dekat anak dia apa yang berlaku pada tengah hari tu. Tapi mula-mula dia orang ni, anak kepada Makcik Zuli ni, anggap benda ni macam remeh-temeh, mungkin sekadar sementara aja kan. Tapi yang tak bestnya, sejak daripada tu, si baby ni tiap-tiap kali nak masuk maghrib, dia seronok, tergelak-gelak, macam dia nampak sesuatu yang duk hagah-hagah dia, duk sergah-sergah dia. Itu buatkan Makcik Zuli dan juga mak kepada baby ni rasa risau tau, rasa dah kenapa pula baby aku macam ni. Dan benda ini berlarutan selama 10 bulan, maksudnya 5 bulan, daripada umur baby tu 5 bulan sampai umur baby tu 10 bulan, jadi macam tu. Ada juga beberapa kali baby tu menangis bila dengar bunyi guli daripada rumah sebelah, ataupun waktu dengar, terkejut abang, waktu dengar rumah sebelah tu macam bunyi ada tapak kaki, baby tu akan menangis-nangis, seolah si baby tahu tentang apa yang berlaku dekat
rumah sebelah. Tapi benda ni baik tak berterusan. Lepas umur dia 10 bulan dah tak ada lagi baby tu bertindak pelik-pelik, gelak sorang-sorang, terkekek-kekek sorang-sorang, dah tak ada lagi dah. Baby tu dah bertindak seperti baby-baby biasa yang lain. Jadi pengajarannya adalah jangan beli rumah sebelah rumah kosong. Sebabnya kita tak tahu sebenarnya dikosongkan rumah tu sebab apa. Mungkin kalau ikutnya tak ada orang nak sewa atau tak ada orang nak beli, sebab itu kosong. Tapi mungkin rumah tu pernah berlaku sesuatu yang pelik waktu-waktu sebelum tu. Sebab itu rumah tu dibiarkan kosong. Mana tahu kan? Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang minta maaf sangat-sangat video kali ini abang terpanjangkan sikit sebab cerita yang pertama dan yang kedua ni agak panjang. Okeylah, abang harap-harap cerita kali ini dapat memberi iktibar dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bulan Ramadan.